sekali lagi dalam YouTube channel saya, Cikgu Kamil, Cikgu Zurafi anda. So kita akan tengok sambungan, kita akan buat sambungan perbincangan tentang tajuk tingkatan 2, iaitu tajuk 48, kemajuan pengangkutan di Asia. Okay. So untuk tajuk 8.2 ini, kita akan tengok 3 buah contoh, iaitu landasan kereta api Shinkansen di Jepun, lapangan terbang antarabangsa Dubai dan juga pelabuhan Hong Kong. So ketiga-tiga ini kamu akan tengok kenapa tiga-tiga buah pengangkutan ini sangat-sangat maju. Okay, so sistem apa yang mereka gunakan, mengapa mereka diiktiraf oleh dunia sebagai sebuah pengangkutan yang sangat maju. Okay. So seperti biasa, buku teks perlu ada dengan kamu. Okay, boleh buka buku teks muka surat 128. So kita akan bincang lebih lanjut nanti. Dan pada akhir video ini kita akan buat sedikit quiz seperti biasa. Dan quiz tu perlu dapat markah yang baiklah daripada sebelum ni. Okay. Alright, kita akan mula tajuk 8.2 pengangkutan di Asia. Okay. Jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Okay. Alright, so tengok gambar. Saya nak kamu tengok gambar peta itu dulu. Okay, peta 8.4. So itu adalah peta bagi negara Jepun, di mana hampir keseluruhan negara Jepun itu adalah disambung ataupun dihubungkan dengan landasan kereta api. Okay. So kalau kamu tengok landasan kereta api Shinkansen ni, okay, yang berwarna keseluruhan lah, dia ada di hampir keseluruhan negeri-negeri utama di Jepun. Okay, contohnya seperti di Tokyo, banyak landasan kereta api yang menghubungkan tempat bandar Tokyo sendiri. Okay. Dan kita tengok di bahagian atas, okay, kenapa kereta api Shinkansen ni ataupun bullet train ni dipanggil ataupun dikatakan sebagai sebuah pengangkutan yang sangat maju. Alright. Merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien serta canggih. Okay. 4 pulau utama di Jepun, iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan juga Kyushu, dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan juga maju. Okay, sistem pengangkutan kereta api berteknologi tinggi, bullet train ini dikendalikan oleh Japanese National Railways, JNR. Okay, so di Malaysia kita ada KTMB. So di Jepun mereka ada JNR. Okay, laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto dan juga Osaka. Okay. Jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. So, orang-orang Jepun ni, saya boleh katakan hampir 80 ke 90% bergantung kepada kereta api. So, kalau kamu tengok anime ataupun cerita-cerita Jepun ni, mereka banyak menggunakan kereta api sebagai mereka punya latar tempat. Alright. Kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini setiap hari. 445, bukan hanya di Tokyo saja, tapi di keseluruhan negara Jepun itu. Okay, so di Malaysia ni, kalau kita punya landasan kereta api banyak tertumpu pada kawasan Lembah Kelang, Klang Valley. Okay, di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya. Tapi di Jepun mereka meluaskan mereka punya perkhidmatan di seluruh negara. Okey. So tengok gambar di atas ni, okey, ada gambar yang nampak macam blackboard tu, okey. Papan hitam itu. Tengok apa keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen ni, okey. Yang pertama, menepati masa, tidak pernah lewat. Okey, so ada banyak cerita berkenaan dengan menepati masa ni, kereta api Shinkansen di Jepun ni. Kenapa? Ada, sebagai contoh saya nak ceritakan, ada pernah berlaku di mana seorang penyelia, okey, penyelia di kereta api ni, mereka terlewat 1 minit. So bila mereka terlewat 1 minit, beliau ni terpaksa memohon maaf
kepada keseluruhan penumpang yang berada dalam gerabak tersebut. So, keseluruhannya lah. So, kita tahu yang Jepun ni merupakan sebuah negara yang sangat-sangat menghormati orang lain. Sebabkan itu, lewat 1 minit saja. 1 minit, bukan 1 jam, bukan 10, bukan setengah jam sebagainya. 1 minit saja. Tapi dia terpaksa untuk memohon maaf. Dan ada juga cerita yang mengatakan terpaksa meletakkan jawatan dan sebagainya. So, mereka sangat-sangat menepati masa. Alright. Yang kedua, kemalangan yang sifar sejak 50 tahun dulu. Very safety. Sangat-sangat safety. Kemalangan sifar. Zero accident. Tak pernah ada accident. Walaupun kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen ni hampir mencecah 320 km sejam. Tapi tidak pernah ada kemalangan. Okay? Sejak buku ini diterbitlah kan. 2017. Okay, 2017. Okay. So di Malaysia baru-baru ni kita pernah ada satu kes kemalangan di LRT di Kampung Baru di Kuala Lumpur. Okay, pertemuan antara dua kereta api. So itu adalah kesilapan ataupun masalah teknikal daripada manusia sendirilah. So di Jepun tak ada lagi kemalangan sifar. Sangat selamat. So mereka lebih prefer ataupun mereka lebih sukakan untuk menaiki kereta api lah. Yang ketiga adalah mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Okay, ada satu video di YouTube kalau kamu boleh cari nanti. Okay, di mana kereta api berkelajuan tinggi ni, okay, dia letakkan sebuah cawan, okay, di atas dia yang penuh, tapi cawan tu tak tumpah. Tak tumpah. Sangat laju. Kereta api yang sangat laju, tapi cawan yang diisi penuh dengan air tidak melempah keluar. So, sangat-sangat selesa. Okay. So, itu antara contoh-contoh kemajuan yang terdapat di Jepun. Okay, kalau kita tengok Jepun ni, of course lah antara negara yang sangat-sangat maju, yang sangat-sangat bagus dari segi mereka punya pengangkutan lah. Okay. Kemajuan teknologi mereka. Alright, kita pergi yang seterusnya. Muka surat yang seterusnya adalah muka surat 129 di mana kita akan bincangkan tentang lapangan terbang antarabangsa Dubai. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okay. So, seperti yang saya dah beritahu pada video sebelum ini, di mana Dubai ini merupakan antara hub pelancongan dan hub perniagaan yang terbesar di Asia. So, kalau kamu tengoklah orang-orang selebriti, Hollywood selebriti, and then main bola sepak terkemuka di dunia ni, mereka bila mahukan bercuti, so mereka akan pergi ke Dubai. Okay. Kenapa saya pun tak boleh nak terangkan lebih lanjut, kerana saya tak pernah sampai ke Dubai. Tapi apa yang saya dengar, pelancongan di Dubai ni sangat-sangat first class lah, ataupun kelas utama. Okay, di mana ada pantai, ada hiburan, ada taman tema yang popular, iaitu taman tema Ferrari dan sebagainya lah. So itu antara tarikan pelancongan di Dubai. Okay, so itu tak nak bincangkan. Yang kita nak bincangkan adalah lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okay, alright. So ada bahagian bawah ni, Rajah 8.1 ini adalah di mana sejarah penubuhan lapangan terbang antarabangsa Dubai. So ini kamu boleh baca sendiri, di mana ada pada tahun 1960 ni lapangan terbang antarabangsa Dubai mula-mula beroperasi sehingga tahun 2010. Penaikan taraf ruang legar lapangan terbang di Dubai ni. So yang kita nak bincangkan adalah bahagian atas tu, okay, dan juga keistimewaannya. Alright. Okey, terletak di Metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu, UAE. Okey. Merupakan lapangan terbang yang termoden yang paling sibuk di dunia. Okey, seperti yang kita bincangkan sebelum ni, ada 85 juta penumpang pada tahun 2016. Diuruskan oleh Dubai Airport. Okey, kalau kita KLIA Airports lah, kita punya pengurusan. Okey. Terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. So, mereka ada kemampuan untuk mencapai hampir 90 juta penumpang
setahun. So, sangat banyak dan sangat-sangat efisien. Dubai merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat. Okey, itu ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan juga Atlanta. Okey, so orang nak pergi ke Oman, orang nak pergi ke Iraq, Syria dan sebagainya, mereka akan pergi ataupun mereka mungkin akan transit di UAE dulu. Okey, so kita tengok apa keistimewaan yang terdapat di lapangan terbang antarabangsa Dubai ni. Yang pertama, suasana meriah, restoran terbaik, kawasan memulai belah dan juga tarikan pelancongan yang menarik. So, dalam airport ini sendiri ada shopping complex, ada restoran, ada tempat-tempat yang menarik untuk dilawati oleh pelancong. Okey, pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan expatriate, okey, pekerja elit lah, okey, maupun pelancong. Alright. Sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Dan terakhir terminal 3, jadi 3 terminal. So terminal yang ketiga ni adalah milik syarikat penerbangan Emirates. Okay, Emirates. So kalau nampak perkataan Emirates ni, Emirates sendiri adalah sebuah syarikat penerbangan yang paling popular di dunia. So, kalau kamu tengok jersey pasukan bola sepak banyak Fly Emirates. So, kebanyakan pasukan-pasukan bola sepak ni adalah ditaja oleh syarikat penerbangan Emirates ni. Dan juga setakat saya Manchester City mereka ada stadium yang dinamakan sebagai Stadium Emirates. Okay, so itu adalah antara lapangan terbang, keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okay. Dan yang terakhir sekali, Muka 130 ni adalah pelabuhan Hong Kong. So, kita akan tengok. Kalau kamu nampak, itu gambar di atas ni, itu adalah gambar perkhidmatan feri yang menghubungkan Hong Kong dengan pulau-pulau berdekatan. Okay, itu adalah contoh pelabuhan yang terdapat di Hong Kong. Okay, ada banyak kontena-kontena yang berada di sana. So, kita akan tengok kenapa istimewanya pelabuhan Hong Kong ni, kenapa mereka dikatakan sebuah pelabuhan yang paling maju di dunia. Right? Berkedudukan strategik di Laut Cina Selatan yang secara semula jadinya terlindung daripada bencana-bencana alam, daripada tiupan-tiupan angin dan sebagainya. So, strategik. Tempat ini adalah tempat yang strategik. Okay? Yang kedua, dasar laut yang dalam membolehkannya menjadi antara pelabuhan paling sibuk, masyhur dan penting kepada ratau Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan, kargo dan kontena secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguasai undang-undang antarabangsa yang ketat. So, mereka ada sebuah badan, badan macam kerajaan lah. Badan kerajaan yang mengawal selia pelabuhan. So di Malaysia saya tak pasti kita ada tak yang mengawal pelabuhan, tapi kita ada yang mengawal pengairan lah, iaitu polis marine dan sebagainya. Tapi di Hong Kong mereka ada badan yang bertanggungjawab mengawal selia pelabuhan. So pelabuhan ni selamat, dijaga dengan rapi, dan of course lah tidak ada apa-apa salah laku yang berlaku di sana. Alright. Ketiga, pelabuhan yang menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia. So kalau kita tengok Hong Kong itu sendiri, mereka berada di laluan perdagangan utama dunia. Okay. Pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini adalah sebanyak 370,990 buah. Sepanjang tahun tu 370,000, bermaksud hampir sehari ni hampir ada 1,000 buah kontena yang ada berlabuh di pelabuhan Hong Kong. Meningkatkan dagang ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang.
So kita tengok apa keistimewaan dia. Okay. Merupakan pintu masuk ke negara China. Antara pelabuhan yang mengenakan duty pelabuhan yang rendah. Okay. Duty ni seperti cukai ataupun yuran lah. Kerana masuk, kena bayar. Tapi mereka mengenakan nilai ataupun kadar yang rendah. So sebabkan itu, ramai orang lebih prefer untuk pergi ke Hong Kong berbanding dengan negara China ataupun negara-negara Asia lain. Okay. Proses pemunggahan kontena dan kargo hanya mengambil masa 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Okay. Seperti yang saya dah beritahu sebelum ni, kapal kontena ni sangat besar dan sangat banyak. Okay. Ada beribu-ribu kontena berada di atasnya. So, mereka mengambil masa kurang daripada 10 jam untuk unggah semua kontena daripada kapal ke pelabuhan. So ini antara yang paling cepat di dunia. Okey, satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi laut ataupun at sea loading untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. So mereka ada satu kaedah untuk menyelesaikan. Okay, ada banyak sangat kapal di pelabuhan. So apa yang mereka buat? Mereka punggah kontena ni daripada di tengah-tengah laut. Daripada kapal kontena, mungkin mereka punggahkan kepada kapal-kapal yang lebih kecil untuk mereka mengurangkan berlakunya kesesakan di trafik di pelabuhan Hong Kong. So ini adalah contoh kemajuan yang terdapat di Hong Kong. Okay. Di Malaysia kita ada banyak pelabuhan. Okay, kita dah bincangkan pada bab yang kelima dulu. Okay, pelabuhan Klang, pelabuhan Pulau Pinang So pelabuhan-pelabuhan ini juga antara contoh pelabuhan yang terbaik juga di Asia. Alright, so kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, tajuk 8.3, iaitu kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar di Asia. Alright, so of course lah, bila kita sebut berkenaan dengan kesan, ini antara tajuk yang paling popular untuk ditanya dalam soalan bahagian C. So seperti yang saya dah beritahu sebelum ni okay, kesan ataupun kepentingan. So ini antara contoh soalan exam yang popular untuk ditanya di bahagian C. Okay, so tengok balik kesan. Apa kesan dia terhadap masyarakat? Yang pertama, memendekkan masa perjalanan. Of course, kita punya kereta api laju, kita ada kapal terbang, lapangan terbang yang terbaik sekali. So ini akan memudahkan, banyak masa akan dijimatkan. Okay, meningkatkan taraf hidup penduduk. Okay, meningkatkan integrasi, boleh saling melawati antara satu sama lain. Meningkatkan darjah ketersampaian. Okay, boleh sampai ke tempat-tempat yang tak pernah sampai sebelum ni. Mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Okay, kapal terbang, airport, pelabuhan dan juga landasan kereta api ni, semua ini ada menawarkan, ada memberikan, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat ataupun masyarakat dunia. So kalau ada semakin banyak stesen kereta api, semakin banyak airport, semakin banyak pelabuhan ni, semakin banyak peluang-peluang pekerjaan akan diwujudkan. Dan yang kedua, ekonomi. Bandar berkembang menjadi hub perdagangan seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka di Jepun. Okay. Disebabkan oleh pengangkutan ni, bandar-bandar utama tu akan meningkat dan akan maju. Ekonomi akan berkembang dan sebagainya. Pembinaan pusat rekreasi dan hotel peterangan antarabangsa seperti di Burj Al Arab di Dubai. Okay. Antara negara bangunan tertinggi di dunia, Burj Al Arab. Memperkembang perdagangan domestik dan antarabangsa. Okay. Boleh hantar barang yang cepat, efisien, sistematik dan sebagainya. Mewujudkan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan dan pertukaran mata wang asing. So bila orang datang melancong, bila orang datang berdagang ke negara kita, of course mereka akan bertukar mata wang asing. Okey, so yang kedua, yang terakhir adalah alam sekitar. Alam sekitar ada dua kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, so orang lebih prefer untuk naik kereta api berkelajuan tinggi yang menggunakan tenaga elektrik. Okey, berbanding dengan kereta api yang lama menggunakan arang, menggunakan steam dan sebagainya.
perubahan landscape yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitar. Okay, so bila ada pelancongan ni, pengangkutan ni, of course lah kita akan mempertingkatkan perubahan landscape ini akan menjadi lebih menarik. Okay. Alright, yang kedua, kesan negatif, pencemaran bunyi. Of course, pelabuhan sangat-sangat bising. So, bila kamu berada di pelabuhan ni, kamu akan nampak, of course lah, kamu akan dengar dan experience atau berpengalaman untuk merasai kesibukan urusan di pelabuhan ini. Yang kedua, pencemaran air. Bila berlakunya tumpahan minyak dan sebagainya di laut, maksudnya akan mencemarkan habitat hidupan air kita. Dan yang ketiga adalah kemusnahan hutan. So, bila nak buka satu airport atau pelabuhan terbang ini memerlukan kawasan yang sangat luas. Jadi, selalunya kita akan terpaksa untuk mengkorbankan kawasan hutan dalam saiz yang sangat besar. So, ini adalah antara kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar di Asia. So, itu saja untuk bab 8 tingkatan 2. Seperti biasa, di bawah ni ada link untuk aktiviti yang seterusnya. So, jika ada apa-apa soalan, please type dalam komen, saya akan respon, saya akan cuba respon. Dan jika kamu nak tahu lebih lanjut tentang kemajuan-kemajuan pengangkutan ni, saya juga akan sharekan link-link yang berkaitan dengan pengangkutan yang terdapat di Asia ni. Okay? Terima kasih banyak kerana sudi untuk mendengar kelas saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.